يجعلنا من عبادك الصالحين ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من عبادك المتقين ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تعالى. Sebelum kita mulakan das ataupun kelas pada pagi ini, marilah kita sama-sama niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita niatkan ikhlas terhadap apa yang kita buat daripada amal ibadah dan amal kebaikan yang kira ada nilai di sisi agama Islam, maka kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita berbuat daripada amal soleh, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini kita masih lagi membincangkan pada kitab Aujazul Mukhtasarat. Kita akan masuk sekejap lagi pada fasal baru, iaitu fasal tentang akidah. Muka surat 10, muka surat 9. Kata muallif rahimahullah, fasal. أعظم أمور الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله. Kata pengarang, perkara yang paling besar dalam Islam itu 5 perkara, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamas salah wa ita'uz zakah, dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat. Kemudian kata muallif lagi, wa shaumu Ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, puasa di bulan Ramadan dan melakukan haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu pergi ke Baitullah. Jadi ini tentang rukun Islam. Perkara yang paling 5 perkara yang paling penting dalam Islam, iaitu rukun Islam. Dan ini membincangkan tentang akidah. Kenapa ulama menyusun dari kalau buat apa-apa karangan sekalipun, dia meletakkan ilmu akidah di hadapan. Setelah muqaddimah, pasti ulama letak perkara ataupun membahaskan berkaitan dengan ilmu akidah. Kerana ilmu akidah adalah ilmu yang paling penting daripada 3 jenis ataupun 3 bahagian dalam ilmu fardu ain. Hatta kalau kita tengok dalam kitab-kitab pondok, macam Munyatul Musalli. Munyatul Musalli adalah kitab berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan solat. Tetapi ulama ataupun Syekh Daud meletakkan perbincangan tentang ilmu akidah di hadapan. Seakan-akan dia nak bagi tahu, sebelum kamu nak belajar kitab aku, betulkan akidah kamu dulu. Itu penting. Nak memperingatkan sesiapa sahaja yang membaca kitab dia, supaya sebelum mulakan belajar kitab dia, betulkan akidah. Bukan setakat betulkan niat, tapi akidah sadah tak cukup juga. Niat sahaja betul, tapi akidah seleweng, tak memadai. Sebagaimana kita sebut sebelum ni, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud, yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, barang siapa yang tidak mengenal Allah, Tuhan yang disembah, maka tidak sahlah amalan yang dilakukan olehnya. Sebab tu nak diterima pahala daripada belajar ilmu agama ini, syarat dia apa dia? Syarat dia mesti berakidah dengan akidah yang benar, mengikut landasan ahli sunnah wal jamaah. Dan kemudian baru ikhlaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah akan diterima. Jadi di sini ibu-ibu, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muallif kata perkara yang paling besar dalam Islam itu 5 perkara, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan ini dinamakan sebagai syahadah. Dan bila sebut syahadah, dia terkandung kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak memadai bila orang sebut mengucaplah. Kalau seorang tu nak memeluk agama Islam, kita pun suruh dia mengucap la ilaha illallah, tidak memadai. Sebaliknya kena ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian
Ini disebut, 5 perkara yang besar ini disebut di dalam hadis baginda Nabi SAW. Nabi kata apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajju wa sawma Ramadan. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, dan dikeluarkan juga ataupun diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Maknanya Islam itu terbina di atas 5 perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW melalui hadis yang saya bacakan tadi. Maknanya dan kalimah syahadah itu adalah asas. Kalimah syahadah itu adalah asas kepada Islam. Seumpama ulama kata, ulama memberi umpama kalimah syahadah yang diucapkan oleh orang Islam itu seperti tiang utama dalam bangunan. Tiang utama dalam bangunan. Tiang yang kita kata nombor 1 menjadi tempat bertanggungnya beban-beban yang lain. Sebagai contohlah kita kata dalam satu kemah, kita letak satu tiang yang paling kita bergantung padanya, satu tiang untuk kita dirikan kemah. Satu tiang untuk kita dirikan kemah, maka setelah kita kata ini adalah tiang utama, dan tiang utama ni adalah diumpamakan sebagai syahadah tadi. Kemudian 4 perkara lagi daripada rukun Islam tadi, iaitu 4 lagi kewajipan yang mesti dilakukan oleh umat Islam, diumpamakan dengan 4 tiang yang lain. 4 tiang di sekitar dia, dan 4 tiang ini menjadi, kita kata menjadi sokongan untuk tiang yang pertama, mengukuhkan lagi bangunan tadi. Dan kemudian ditambah dengan perkara-perkara sunat lagi, seperti seakan-akan ditambahkan lagi tiang-tiang yang kecil untuk mengukuhkan lagi bangunan ataupun binaan tersebut. Yang paling utama adalah tiang yang utama tadi, tiang yang asas tadi. Kemudian disokong 4 lagi, kemudian disokong lagi dengan perkara-perkara sunat. Ia menjadikan satu bangunan itu lebih kukuh dan lebih kuat. Itulah dia boleh diibaratkan ataupun diumpamakan kepada rukun Islam tadi. Kemudian bagi orang yang nak selamat dunia dan akhirat, sekurang-kurangnya dia mesti mengucapkan, kita kata mengucapkan kalimah syahadah. Mengucapkan kalimah syahadah. Dan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimah inilah kita kata sekurang-kurang kadar yang dengannya seseorang itu tidak akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Bila mana seseorang manusia mengucap kalimah syahadah dengan dia niat untuk memeluk agama Islam, kemudian setelah itu walaupun dia melakukan maksiat yang banyak, begitu banyak sekali, tetapi dengan disebabkan dia mengucap kalimah syahadah ini, ulama kata menyebabkan dia ni tidak akan menjadi kekal di dalam api neraka kalau sekiranya dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat daripada dosa-dosa dia. Nak bagi tahu kalimah syahadah itu sangat-sangat memberi manfaat kepada orang Islam. Adapun orang kafir, bila mana orang kafir ni dia ucap kalimah syahadah, tetapi dia ucap kalimah syahadah, dia nak bermain-main sebagai contoh. Nak bermain-main. Kalau orang lain buat konten, dia buat konten juga. Tetapi dia buat konten tu dengan tujuan untuk mengisi atau membuat konten semata-mata. Tetapi bila dia sebut syahadah, bukan untuk memeluk agama Islam, maka tidak dikira dia sebagai orang Islam. Jadi bila mana kalau orang non-Muslim atau orang kafir, dia nak masuk agama Islam, apa yang kita kena buat? Maka kita kena ajarkan kepada dia
syahadah, 2 kalimah syahadah kepada mereka. Dan kita wajib ajar kepada mereka kalimah syahadah. Sebagai contoh, datanglah non-Muslim ataupun orang kata non-Muslim daripada kawan-kawan kita. Dan dia kata, saya nak masuk Islam. Dan macam mana kita nak buat, tuan-tuan? Maka segerakan ajar kepada dia syahadah. Dan 2 kalimah syahadah tadi. Supaya dia masuk Islam dengan segera. Kemudian setelah itu barulah kita ajar tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Dan yang menjadikan dia untuk dia menjadi orang Islam cukup dengan kalimah syahadah. Dan nak ajar setelah itu perkara apa? Iaitulah daripada puasa, zakat, haji dan benda-benda lain yang kita kata yang terkemudian. Yang penting ajar dulu kalimah syahadah dengan segera. Dan bila orang minta kepada kita untuk dia kata aku nak masuk Islam, kita kena segerakan, ulama kata. Kita kena segerakan ajar kepada dia kalimah syahadah. Walaupun pada waktu tu kita tengah sibuk buat kerja, kita kena berhenti segera. Dan hatta dalam kitab ulama pondok dia bagi contoh, sekiranya kalau seseorang tu datang ke masjid dan pada waktu tu khatib sedang menyampaikan khutbah. Orang tadi, non-Muslim ataupun orang kafir tadi, dia kata kepada khatib, wahai khatib, aku nak masuk Islam. Apa perlu khatib tu buat? Sedangkan dia sedang baca khutbah. Maka wajib dia berhenti sekejap daripada baca khutbah, kemudian dia ajarkan kepada orang tadi, ucapkan dan ikut aku. Apa yang aku sebut, kamu ikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ajar ada ulama kata lagi tentang syahadah ini, tidak syarat tentang kalimah syahadah ini tidaklah menjadi syarat mesti seseorang itu menyebutnya dalam bahasa Arab. Tak. Cukuplah dia menyebut kalimah syahadah itu dalam bahasa yang difahami. Mana-mana bahasa. Tak. Kalau dia orang Inggeris, orang Mak Saleh, kita ajar dia dalam bahasa Inggeris sebagai contoh. Nak apa dia? Syarat dia nak jadikan orang tu betul-betul mengucap kalimah syahadah memadai dengan dia ucap semakna dengan kalimah syahadah. Tak, memadai. Itu. Sebab setengah orang bila nak ajar orang kalimah syahadah non-Muslim sebagainya, dia nak paksa juga dengan ucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak. Dalam keadaan sama, dia nak sebut tu susah dah. Nak faham lagi tak faham. Maka ajar dalam bahasa yang difahami, yang semakna dengan kalimah syahadah. Mudah. Mudah sangat. Kemudian bila seseorang itu mengucap kalimah syahadah untuk memeluk agama Islam, bagi orang kafir yang sebelum ni bila disebut kalimah syahadah dengan tujuan untuk memeluk agama Islam, maka terhapuslah dosa-dosa yang lalu. Dan menjadi seakan-akan seorang bayi yang baru dilahirkan. Dan bersih. Tengok kelebihan orang kafir ataupun orang non-Muslim yang baru masuk agama Islam. Tak sama dengan orang yang murtad. Ada orang yang murtad melakukan sesuatu yang kufur, kemudian dia ucap kalimah syahadah. Tidak sama dengan non-Muslim. Kerana apa? Kerana kalau orang kita kata orang yang murtad tadi, dia nak kembali kepada Islam, bila mana dia telah kembali kepada Islam, tetap dosa-dosa yang lalu masih lagi kekal dalam akaun dia, kita kata, dan masih lagi kekal padanya selagi mana dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut sini wa anna Muhammadar Rasulullah. Bila sebut syahadah mesti sebut sekali wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di sini tuan ibu-ibu
puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muallif sengaja menterjemahkan wa anna Muhammadar Rasulullah dengan menulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita sebut dengan sebutan yang betul. Yang mana sebutan yang betul itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk sebut Muhammad ataupun Muhammad dengan ha bulat ataupun ha simpul. Sebaliknya, yang sepatutnya adalah sebut dengan Muhammad dengan ejaan hak pedas. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Kemudian di antara perkara penting dan juga perkara yang paling besar dalam Islam iaitu mesti seseorang itu mendirikan solat, menunaikan zakat. Kemudian disebutkan lagi perkara yang penting dalam Islam, yang 5 kita kata, puasa bulan Ramadan, kemudian menunaikan haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu pergi ke Baitullah. Ini. Di sini dalam rukun Islam disebut ini adalah perkara yang wajib. Pada haji ni, haji adalah suatu perkara yang wajib dibuat oleh orang Islam bagi mereka yang mampu. Dalam mazhab Syafi'i, bukan sahaja kita kata haji menjadi satu kewajipan bagi orang Islam. Bukan haji sahaja, bahkan umrah juga, iaitu umrah kali pertama juga menjadi wajib bagi orang Islam, bagi mereka yang mampu pergi menunaikan umrah di Baitullahil Haram. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kita sebut lagi, kita sambung lagi pada matan yang berikutnya. Kita tak syarah lebih pada matan yang ni, wa iqamas salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Kita tak syarah lebih sebab akan datang kita akan jumpa juga pasal tentang ini. Kemudian kata muallif rahimahullah, wa a'zamu umuril iman sittatun al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Dia kata apa tuan-tuan? Puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muallif ataupun pengarang dia sebut lagi. Dia kata perkara yang paling besar dalam iman itu 6 perkara, iaitu beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhirat, serta beriman dengan qadar, iaitu Allah mentakdirkan yang baik dan Allah juga yang mentakdirkan yang buruk. Ini di antara perkara yang paling besar dalam iman. Yang pertama kita sebut, apakah kita kata, apakah wa azam umur iman, iaitu al-imanu billah. Perkara yang besar dalam iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini, apakah makna beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitulah, kata ulama, mesti meyakini dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti meyakini Allah itu wujud, dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya yang sempurna, suci daripada kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat sempurna, lagi suci daripada kekurangan. Di sini tuan-tuan, bila ulama-ulama kita nak mengajar orang bagaimana cara nak beriman kepada Allah, iaitulah mereka akan mengajar tentang sifat 13 ataupun sifat 20. Sama saja. Sifat 20 pun asal daripada sifat 13. Sifat 13 pun betul, sifat 20 pun betul. Yang tak betul apa dia tuan-tuan? Puan-puan, iaitulah orang yang tak nak mengaji tentang sifat 20 ataupun sifat 13. Jadi apakah sifat-sifat itu? Bila ulama nak ajar bagaimana nak kenal Allah, bagaimana nak kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala,
Iaitulah kalau nak kenal Allah mesti melalui kita belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini yang pertama tuan-tuan iaitulah sifat-sifat Allah seperti al-wujud, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wujud dan tidak ada keraguan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut di dalam Al-Quran, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman afillahi syak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-wujud. Dan Allah wujud. Dan Allah wujud tidak ada permulaan dan Allah wujud tidak juga ada pengakhiran baginya. Dan kemudian kita kata kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini berbeza dengan kewujudan manusia. Dan wujudnya manusia ini ada permulaan. Wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan. Dan wujudnya manusia ada pengakhiran bila mati. Bila kita mati, itulah pengakhiran kita. Dan adapun wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pengakhiran. Mana dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman huwal awwal wal akhir. Di sini maknanya dialah yang awal, iaitu tidak ada permulaan, bukan awal yang mula-mula, tak. Bukan awal di sini dengan maksud ada permulaan, tak. Bila disebut kalimah awal, perkataan awal bila disandarkan kepada Allah, maka dia tidak ada permulaan. Kemudian huwal awal wal akhir, dan sifat yang kedua al akhir. Dan juga bila mana disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia bermaksud tidak ada pengakhiran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Dalil jelas. Dan sebab tu setiap dalil, setiap setiap sifat-sifat Allah daripada sifat-sifat 13 ataupun sifat 20 ni semuanya berasaskan dalil-dalil yang dikeluarkan oleh ulama. Yang benda tu sudah ada sejak diutuskan baginda Nabi SAW. Sama ada dalil itu daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Maka tak betul lah bagi mereka dari kalangan golongan haluan kiri yang dipanggil pada hari ini golongan Wahabiyah. Mereka mengatakan sifat 13 itu ataupun sifat 20 itu adalah daripada falsafah Yunani Greek. Sedangkan ulama-ulama kita menyusun ilmu sifat 12 ataupun sifat 13, ilmu sifat 13 ataupun sifat 20 ini berdasarkan ataupun berdalilkan daripada Al-Quran dan hadis. Ada tak betul bagi mereka mengatakan ini berasal ataupun sifat 13 itu berasal daripada Yunani, tidak, ataupun daripada falsafah Greek. Tak betul. Daripada dulu lagi, daripada zaman dahulu lagi, bila mereka mendakwa seperti itu, bila mana kita meminta dalil daripada mereka, manakah ada kita cakap kepada dia orang, manakah kitab-kitab falsafah daripada Yunani ataupun Greek yang membincangkan sifat ketuhanan? Itu yang pertama kita minta. Dah kata sebab tadi dia duk kata sifat 20 yang asal daripada Yunani Greek. Ada. Kita minta mana kitab yang membincangkan tentang sifat membincangkan tentang ketuhanan. Itu yang pertama. Kalau ada sekalipun kitab ataupun buku-buku falsafah yang membincangkan tentang ketuhanan, datangkan kitab mana daripada kitab-kitab tersebut yang membincangkan sama seperti yang dibincangkan dalam sifat 20 dan sifat 13. Jadi sampai ke hari ini mereka tak mampu datangkan hujah seperti mana mereka dakwa. Maka ini adalah dakwaan yang palsu. Ada setengah dari kalangan mereka, mereka kata falsafah ni adalah cara berfikir.
Sebab kemudian dia kata bila kita kata membincangkan sifat 13 ini, itu cara berfikir falsafah dia orang kata. Dia orang kata. Sebab apa? Di dalam kita kata ketika mana kita belajar tentang sifat 13, sifat satu sebagai contoh, satu sifat kita bincang. Al-Qudrah, maha berkuasa. Maha berkuasa. Bila tok guru ulama-ulama nak mengajar kepada orang awam, nak bagi mudah faham. Bila sebut maha berkuasa, lawan dia apa dia? Dia akan tanya lawan dia apa? Bila mana sebut tentang sifat Allah yang maha berkuasa, lawan dia lemah. Bila ada lawan ini, maka dia kata itulah cara berfikir orang falsafah. Sebagai contoh lagi, As-Sama' yang maha mendengar. Mendengar, lawan dia apa dia? Lawan dia pekak. Berkata-kata, lawan dia apa dia? Bisu. Dia kata dengan ada berlawanan antara satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan lawannya, maka dikatakan ini adalah cara berfikir falsafah. Kita tanya balik. Kalau kita tanya kepada orang-orang kampung, budak-budak ataupun kanak-kanak di kampung, kita tanya kepada mereka. Sebagai contoh, dek, tinggi lawan dia apa? Confirm dia akan jawab, tinggi lawan dia pendek ataupun rendah. Kemudian kita tanya, bijak lawan dia apa? Bijak lawan dia bodoh. Itu. Takkanlah kita nak kata kalau dia orang jawab sedemikian, bijak lawan dia bodoh, tinggi lawan dia pendek, apa dia lagi, melihat lawan dia buta. Itu dikatakan bahasa falsafah. Sedangkan anak-anak orang kampung kita pun menggunakan bahasa yang sama ketika mereka bercakap. Tak ada alasan tuan-tuan. Cuba nak kaitkan dengan ilmu falsafah. Sedangkan kita, ulama kita ni, ambil dalil mengenai sifat 13 itu ada dalam Al-Quran atau hadis. Mereka tengok, mereka kita kata melakukan sesuatu yang tidak ada pada ilmu sifat 13, ilmu akidah, iaitulah ilmu sifat 13. Dia kata zaman Nabi sifat 13 ni tak ada. Buat apa kita nak belajar? Jadi macam mana nak jawab tuan-tuan? Di zaman Nabi sifat 13 ni tak ada. Maka ni bid'ah. Dia kata macam tu. So macam mana nak jawab? Kita kata kepada dia, di zaman Nabi ilmu mustalahul hadis, sebagai contoh ilmu mustalahul hadis yang menentukan hadis ni sahih, hasan, dhaif, maudhu' ni ada zaman beda. Sudah adakah di zaman Nabi SAW? Tak. Jadi sudah tentu mereka akan jawab, ilmu mustalahul hadis ini tidak pernah diajar oleh baginda Nabi SAW. Kenapa kamu belajar? Tanya kepada dia, kenapa kamu belajar tentang ilmu mustalahul hadis? Beria-ria sangat kamu nak belajar ilmu mustalahul hadis, sedangkan benda tu tidak pernah diajar oleh baginda Nabi SAW. Tapi asasnya daripada mana? Asasnya ada daripada hadis-hadis yang ditetapkan, ataupun asasnya dia bermula daripada zaman setelah sahabat, di zaman tabi'in dan tabi'in. Itu bermula penentuan hadis ini sahih ataupun tidak. Nak menentukan hadis ni berdarjat sahih, hasan ataupun dhaif ataupun maudhu'. Asas dia ada di zaman baginda Nabi SAW lagi ada. Begitu juga pada ilmu yang lain seperti ilmu nahwu saraf. Adakah Nabi ajar ini maf'ulun bih, kataan ini mudhafun ilaih? Ada Nabi ajar satu persatu? Tidak ada. Ini juga dibuat ataupun digariskan panduan ini oleh ulama di zaman tabi'in. Zaman tabi'in baru mula ilmu nahwu saraf ni. Bukan zaman Rasulullah SAW. Kenapa kamu bila cakap tentang sifat 13, kamu cuba nak hentikan, kamu cuba nak haramkan pengajian kitab ataupun pengajian ilmu sifat 13 ni? Kenapa kamu tidak haramkan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu nahwu saraf? Ilmu apa lagi? Ilmu mustalahul hadis. Seperti apa lagi? Ilmu ulumul Quran.
Semua tu tak ada di zaman baginda Nabi SAW. Tapi asas dia sudah ada. Kemudian kita masuk lagi kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya iaitulah Al-Qidam. Dan Al-Qidam iaitu sifat Al-Qidam tak ada. Termasuk dalam apa? Cara Sittatun al-imanu billah. Al-imanu billah. Dalam tu nah. Dan Al-Qidam, bila disebut tentang Al-Qidam, ya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Qidam ini tiada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia yang azali. Maka setiap sesuatu selainnya semuanya baharu. Dan Al-Qidam. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala wujud sejak azali. Ada. Bila sebut azali ni, apa maksud azali? Iaitulah tiada permulaan. Bermula pada tiada permulaan. Macam itulah lebih kurang kita terjemahkan. Tak, maknanya tidak ada permulaan. Tak. Secara nikahnya Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak ada permulaan. Adapun selain Allah Subhanahu Wa Taala semuanya ada permulaan. Tak. Langit, bumi, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan sesuatu masa. Ada. Kemudian kita juga ada permulaan. Bila mula kita? Sebagai contoh, mula bagi seseorang itu setelah mana dilahirkan oleh ibu. Ada. Ibu melahirkan kita, itu adalah satu permulaan bagi manusia. Ada. Bila akhir kita pula bila kita meninggal dunia, sebagai contoh. Kemudian sifat Allah yang lain iaitulah al-baqa, yakni tidak ada akhir bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mati dan tidak binasa. Kerana mati dan binasa ini adalah baharu. Dan iaitu makhluk. Mati dan binasa ini boleh disifatkan ataupun boleh dinisbahkan kepada makhluk sahaja. Yang mereka ataupun dia bukannya azali. Ada. Tu. Akan binasa. Kita semua akan binasa. Kita semua akan ada pengakhiran. Ada. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersifat ataupun zatnya tidak ada pengakhiran. Kemudian disebutkan lagi tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah melalui sifatnya mukhalafatuhu lil hawadis, iaitulah bersalahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang baharu. Maknanya apa? Maknanya apa, puan-puan ibu-ibu? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala bukan baharu, bukan makhluk. Ada. Allah Subhanahu Wa Taala bukan seperti jisim. Tak. Bukan seperti jisim yang diciptakan olehnya. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan jisim. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita kata gunung yang besar. Tak. Menciptakan jisim yang besar seperti gunung, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan gunung. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jisim yang kecil seperti habuk, seperti semut, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan habuk ataupun semut. Tak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk yang panjang serta pendek, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak disifatkan dengan panjang dan pendek. Kemudian dalilnya mana? Dalilnya daripada mana Allah Subhanahu Wa Taala ini dikatakan tidak menyerupai yang baharu? Iaitulah daripada ayat Al-Quran yang sangat jelas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la laisa kamitslihi syai'. Tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sesuatu pun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sesuatu pun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluknya. Sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sesuatu daripada makhluknya. Apa-apa makhluk, baik besar, baik kecil, baik mempunyai ukuran, baik mempunyai lebar, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluknya.
Kena ingat yang ni, benda ni walaupun basic tuan-tuan, kadang-kadang ibu ayah mereka kurang ambil berat tentang ni. Sehingga kan benda-benda yang macam ni tuan-tuan tidak diajar pun kepada anak-anak. Sedangkan benda ni walaupun basic tidak diajar kepada anak-anak mereka, maka mereka ni dari kalangan anak-anak ni biasanya mudah terjebak ataupun terdedah dengan perkara-perkara yang membahayakan mereka dalam akidah. Dah kita belajar Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk. Ada sebahagian kanak-kanak dia membandingkan, sebagai contoh saya pernah dengar sebelum ni, dia bercakap tentang Ultraman. Ultraman. Dia kata Ultraman ni besar, tinggi. Ada setengah daripada kawan mereka mengatakan Allah lagi besar, lagi tinggi. Tengok. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai ukuran dan tidak mempunyai saiz besar ataupun kecil. Tengok. Kecil-kecil dah salah. Sebab apa? Ibu ayah kurang ambil berat tentang perkara ni. Bukan setakat tu tuan-tuan. Sebagai seorang ibu ayah, ramai yang masih lagi belum mengajar anak tentang apa itu makna syahadah. Tak ajar pun tuan-tuan kepada anak-anak. Duk ajar benda-benda yang lain. Semuanya serah kepada cikgu-cikgu di sekolah ataupun ustaz-ustaz di sekolah. Yang mana kita tahu di sekolah ni bukan semua sekolah dapat cover tentang perkara ni, dan khususnya dalam bab ilmu farda'ain, ilmu akidah khususnya. Bukan semua sekolah. Kadang-kadang dalam satu sekolah murid dia ada 200 orang. Yang mengajar agama berapa orang tuan-tuan? Kadang-kadang ada yang seorang. Kadang-kadang ada 2 orang. Agak-agak cukup lah. Dengan 2 orang ni nak mengajar murid-murid yang bilangannya cecah ratusan. Bilangan. Tak mampu tuan-tuan. Sebab tu pentingnya ibu ayah memulakan pendidikan dan mengajar anak-anak khususnya pada ilmu farda'ain, ilmu akidah ini bermula daripada rumah. Kemudian kita sambung. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan anggota badan seperti tangan. Ini cara kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan anggota badan seperti tangan, seperti kaki, seperti mata, seperti telinga, dan bahkan wajib kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan segala sesuatu. Tidak boleh menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala ada kaki, ada mata, ada tangan, ada telinga. Tidak boleh, bahkan juga tak boleh menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan jantina. Ini hati-hati, kena ajar betul-betul. Kita kena belajar betul-betul, kemudian kita kena ajar kepada anak-anak kita. Sebab itu ulama dia mengajarkan sesuatu yang memberi faedah melalui kata-katanya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana mengajarkan tentang akidah kepada orang ramai, dia sebut satu perkataan, satu kalimah atau kita kata satu ayat, iaitulah dia kata mahma tasawwarta bibalik wallahu la yushbihu dhalik. Apa maksud dia tuan-tuan? Apa sahaja yang digambarkan di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini kena ajar. Kita kena hafal, kita kena sentiasa ingat benda ni. Dan elok juga benda ni, ayat tadi diajar kepada anak-anak kita. Apa dia tuan-tuan? Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi zalik. Iaitulah kita hafal dalam bahasa Melayu, iaitu melalui maksud dia. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti itu. Ini kena ingat tuan-tuan. Sebab apa? Ramai juga berlaku di luar sana. Ketika mereka melakukan solat melakukan solat, mendirikan solat, dalam masa yang sama mereka cuba membayang-bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillahi min zalik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti kata Imam Ahmad tadi, tidak boleh dibayangkan di fikiran kita. Apa sahaja yang tergambar di fikiran kita mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan Allah. Tengok. Kadang-kadang ni ada ni pernah berlaku tuan-tuan.
seseorang tu dia mendirikan solat. Dalam masa yang sama dia berkhayal bahawasanya ada Allah ni bertubuh badan yang sangat besar. Dan lebih besar daripada bumi. Dia bayangkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyadu billahi min zalik. Bermakna apa tuan-tuan? Bermakna dia menyembah pada perkara yang dianggapnya Allah, sedangkan itu bukan Allah. Bermakna dia menyembah perkara tersebut, bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya menamakan itu sebagai Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga ada setengah orang dia anggap Allah Subhanahu Wa Taala ni besar macam jembalang. Ada juga macam tu. Ada besar, ada seperti jembalang. Ataupun seperti raksasa. Ini juga kita kata perlu dititik beratkan oleh kita. Kita kena ingat kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal supaya menegah kita berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti supaya kita berhenti daripada memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang bentuk tubuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbentuk dengan tubuh badan. Sebab tu penting kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti itu. Bayanglah apa, marilah macam mana sekalipun dalam fikiran kita, sama ada dalam bentuk lintasan ataupun kita cuba memikirkan benda tersebut, maka itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya tuan-tuan kalau orang tu, andai kata seorang tu dia mendirikan solat, tapi dalam solat dia sentiasa membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membayangkan apa yang dibayangkan oleh dia tu, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyaz billahi min zalik. Sesuatu yang boleh dibayangkan ini adalah makhluk sahaja. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dibayangkan. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga disebut oleh imam-imam ataupun ulama-ulama yang lain. Ini penting tuan. Ajar kepada anak, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu, bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitulah mesti meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan sifat makhluk. Tidak boleh menggambarkannya. Kata ulama, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini perkataan ataupun ibarat yang kita kena hafal. Sama juga yang saya sebut tadi lah. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Kemudian bagaimana cara lagi untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitulah dengan kita belajar sifatnya yang qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih, iaitulah dia tidak berhajat kepada sesuatu pun. Qiyamuhu binafsih ini antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita beriman. Wajib kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Apakah maksud qiyamuhu binafsih? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada selainnya. Maknanya la yahtaju ila syai'. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada selainnya. Itu maksud qiyamuhu binafsih. Hati-hati tuan-tuan atau ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Kalau kita beli kitab-kitab moden tentang belajar sifat 13 ataupun sifat 20, yang ada padanya sifat-sifat Allah, terutamanya qiyamuhu binafsih. Dia terjemah macam mana tuan-tuan ataupun ibu-ibu? Dia terjemah dengan Allah itu berdiri dengan sendiri. Qiyam itu memanglah berdiri. Bila diterjemahkan secara harfiah, qiyamuhu binafsih, berdirinya dengan sendiri. Jangan salah faham di sini tuan-tuan. Ibu-ibu, hati-hati. Qiyamuhu binafsih di sini bukan bermakna Allah itu berdiri macam makhluk. Bukan. Tetapi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada makhluknya.
tidak berhajat kepada selainnya. Itu maksudnya. Kalau dahulu, kalau dahulu ulama terjemahkan sedemikian. Tok Guru terjemahkan dengan makna qiyamuhu binafsih, dengan makna berdiri dengan sendiri. Mereka faham sebab mereka belajar. Tetapi hari ini kalau seorang tu tak belajar, kemudian beli buku terjemahan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat 13 atau sifat 20, mereka baca sendiri, kemudian mereka faham sendiri. Kemudian dia bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana tengah solat dia setengah tu, bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala berdiri depan dia. Wal iyaz billahi min zalik. Ini jelas bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan berdiri, berjalan, makan, berlari. Semua tu bukan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudkan saya qiyamuhu binafsi adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada selainnya. Kena faham betul-betul. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala bila kita sebut tidak berhajat kepada selainnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak berhajat kepada langit dan bumi. Allah tidak berhajat kepada langit dan bumi. Allah ciptakan langit, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan yang berhajat kepada sesuatu adalah makhluk. Dan yang berhajat ini, kata ulama, ianya menunjukkan kelemahan. Al-ihtiyajat tunafil uluhiyat. Dan bila kita kata sebelum tu, berhajat itu menunjukkan sesuatu itu lemah dan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan lemah. Dan begitu juga ulama kata, dan al-ihtiyajat tunafil uluhiyat. Yang bersifat keberhajatan itu ternafi baginya sifat ketuhanan. Maknanya kalau orang sesuatu yang berhajat itu pasti ia bukan Tuhan. Dan kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit dan bumi kerana berhajat kepadanya, maknanya Allah bukan Tuhan. Tetapi sebaliknya, yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit dan bumi ini, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada langit dan bumi. Kena ingat betul-betul situ. Yang berhajat kepada langit dan bumi adalah makhluk. Siapa yang berhajat kepada langit? Malaikat. Malaikat yang tinggal di langit berhajat kepada langit untuk mereka menempati langit. Siapakah yang berhajat kepada bumi? Manusia. Untuk manusia tinggal di muka bumi. Itu yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada langit dan bumi. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada tempat. Sama ada satu tempat ataupun mana-mana tempat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada tempat. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tempat, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada tempat. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan arah. Bila sebut arah ni ada berapa? Secara umumnya ada 6. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. 6 arah ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakannya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada 6 arah ni. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada 6 arah ni. Kesimpulannya daripada ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada selainnya. Sama ada langit dan bumi tidak juga berhajat kepada suatu tempat ataupun mana-mana tempat. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada satu arah ataupun mana-mana arah. Kena ingat sedemikian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa bertempat, tanpa berarah. Dan itu disebutkan oleh ulama kita. Bahkan disebutkan juga oleh Sultan Sulaiman, Sultan Alauddin Sulaiman Shah dalam kitab baginda yang mana baginda mengarang satu risalah atau satu kitab yang namanya Pohon Agama. Pada muka surat 10, baginda sebut dan tiada ia pada tempat. Dia kata tiada ia pada tempat. Nak kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala wujud ataupun ada tanpa tempat. Itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah ada tanpa tempat. Dan baik
pada suatu tempat ataupun mana-mana tempat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada tempat. Jadi saya kira sampai sini dulu. Kalau diteruskan lagi, perlu kepada syarahan yang lebih panjang lagi dah. Dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada pagi ini memberi manfaat. Dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada pagi ini menambahkan pengetahuan kepada kita, memberi peringatan, menjadi satu ulang kaji untuk kita mengetahui dan mengingat tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata, bila bincangkan tentang ilmu akidah ini, padanya ada membincangkan tentang sifat bagi zat yang maha mulia. Bagi siapa yang menuntut kemuliaan, iaitulah menuntut ilmu yang ada kemuliaan padanya, khususnya mengenai ilmu sifat-sifat Allah yang maha mulia, maha agung, maka pasti orang ni juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ni termasuk dari kalangan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sampai situ 8.30. Okey, mungkin kita boleh buka soalan Ustaz kan? Siapa yang nak bertanya? 1, 2. Okey, mungkin ada yang nak bertanya. Dipersilakan. Tak ada nampaknya, senyap ya. Okey, mungkin dah faham tu. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Ahmad Mutawalli, mungkin melalui perkongsian ilmu ini. Semoga perkongsian ilmu ini memberikan kita manfaat dan juga kefahaman ya dalam memahami syariahnya, dan ucapan terima kasih kepada penaja slot program kita pada pagi ini. Semoga digandakan lagi rezeki dan diberikan keberkatan umur, dan seterusnya marilah sama-sama kita ikuti selepas ini kuliah duha bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz. Dan Ustaz, kita tutup dulu, tangguhkan dahulu slot program ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم